Assalamualaikum, bersama saya Piyu Rahmat dalam rancangan Ummati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak melihatmu, tetapi engkau hidup dalam hati-hati kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bertemu dengan tetamu yang cukup istimewa, seorang penulis lirik, seorang komposer dan penyanyi bagi lagu-lagu ketuhanan. Subhanallah, setiap kali saya mendengar lagu beliau menyebabkan saya hari ini mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang tunggu saya di studio. Jom kita bertemu insya-Allah. Assalamualaikum, Abang Ahmad. Waalaikumsalam. Allah. Apa khabar? Baik, Lama baik. kita main. Masuk. Main, jumpa. Allah, masya-Allah. Inilah studio kami. Kami selalu duk buat kerja semua kat sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama tetamu istimewa kita, Allah Ahmad. Subhanallah. Saya. Sihat bang Baik, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Sebenarnya kami pernah bermusafir sama-sama. Betul. Ke mana bang kita musafir? Kita ke Australia masa tu. Melbourne. Dua tempat, Melbourne, lepas tu Adelaide. Masya-Allah. Alhamdulillah, kita jumpa dah lagi. Sekali. Alhamdulillah. Terima kasih bang sudi terima saya. Sama-sama. Terima kasih datang sini. Allah, Dapat datang sini. Apakah yang terbaru pada Ahmad? Saya pun baru melancarkan album baru saya berjudul Selamat Datang Cinta pada bulan 10 tahun lepas. Jadi sekarang ni baru rilis single saya, lagu baru daripada saya. So jadi memang satu usaha yang baru lah. Kita pasal zaman sekarang ni orang semua buat lagu style digital, tapi saya keluarkan secara fizikal. Masih lagi? Fizikal. So siapa yang ada CD player je boleh dengar. Okey, masya-Allah. So satu benda yang baru jugalah, yang tu usaha yang baru. Saya tengok ada apa combo bersama dengan earphone Ya, betul. Ada dua package. Ada satu package tu sekali dengan earbud edifier yang ada custom, ada signature saya lah. Subhanallah. Sekali dengan hadiah keychain dan ada notation untuk main piano, salah satu lagu dalam album tu juga. Penuh dengan kreativiti. Tempat cantik-cantik ni mungkin orang tertanya-tanya. Memanglah Ahmad kalau nak cari ilham memang masuk studio ke, ataupun sebenarnya duduk ada kopi boleh jalan? Tak semestinya kat studio juga. Saya pun mana-mana juga. Kadang-kadang tu kat rumah, kadang-kadang tu dalam kereta, kadang mana-mana pun boleh dapat ilham juga. Jadi di sinilah mulanya start recording ni semua kat sini. Subhanallah. Dalam abang, subhanallah, abang sangat versatile, seorang komposer, penulis lirik dan juga penyanyi. Sebenarnya antara tiga-tiga ni bang, mana yang lebih sukar? Ada yang masa-masa lainnya, time menyanyi pun ada susah dia lain sikit. Penulis lagu pun ada juga. Tapi macam kita bila dah minat tu kan, minat tu dia boleh jadi senang juga. Pasal kita mudah, kita seronok nak buat, kita sanggup melalui apa kesukaran tu pun kita boleh buat, insyaAllah. Baik. Jadi bila cakap pasal menyanyi kan, bila cakap pasal dalam banyak-banyak lagu lah Ahmad telah terbitkan, mana yang paling dekat dengan jiwa lah Ahmad ataupun menggambarkan itulah lah Ahmad? Lagu-lagu tu mungkin dia macam ekspresi kita sebagai seniman tu kan. Kita kadang-kadang kita ada mood ni, kadang-kadang kita ada selera dengan lagu macam ni, ada banyak. Dan kadang-kadang ada lagu rancak, ada lagu yang perlahan. Seni tu pun sama juga, dia macam nak sampaikan selera-selera kita tu kena tak dengan cita rasa orang. Dan selalunya orang kadang-kadang suka macam ni, macam tu. Subhanallah. Sama seperti mana para ulama', kalau kita nak kenal seorang ulama' tu tak boleh baca satu kitab je. Kita kena baca kitab-kitab yang lain baru kita mendapat tahu tasawuf para ulama' tu. Okay, Imam Nawawi banyak orang kenal hadis 40 Imam Nawawi. Kadang-kadang kita kenal bahawa Imam Nawawi juga ada tulis kitab tentang jihad. Ada cerita tentang tasawuf. Jadi kena kenal seluruhnya. Jadi nak kenal Ahmad, kena dengar semua lagunya. Dan insya-Allah moga-moga karya abang terus maju dan dapat mengetuk pintu hati masyarakat, insya-Allah. Amin, sama-sama, insya-Allah. Saya mimpi tu memang gerun, menakutkan. Orang semua bergelumang macam mana nak penuh sangat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih bersama dengan Abang Lah Ahmad. Saya. Terima kasih banyak bang lagi sekali. Sama-sama. Masya-Allah. Dan dapat tengok belakang kita ni ada macam-macam peralatan. Inilah semua senjata untuk Abang Lah berjuang di jalan Allah. Subhanallah. Masya-Allah. Semua orang ada medan jihad yang berbeza. Subhanallah. Jadi bang, bila sebut medan jihad yang berbeza, dan subhanallah sekarang abang masih lagi berkarya dengan lagu-lagu, cuma lebih bercirikan ketuhanan. Dan soalan paling besar, niat ataupun big why, kenapa memilih ciri ketuhanan?
Alhamdulillah, memang saya mungkin rasa dah buat muzik pun dah berapa tahun. Saya pun tak ingat. Dah 20 tahun lebih kot macam tu. Jadi kita dalam waktu tahun 2010-11 tu saya mungkin rasa terpanggil mencari-cari. Kita dah rasa kita dah buat dah lagu pasal macam-macam lah, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Tapi kita tak buat lagi lagu untuk Allah dan Rasul. Jadi saya rasa terpanggil untuk nak buat lagu yang mengajak orang, kalau tak pun kita sendiri nak ajak orang cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi saya pun terfikir satu masa dulu kita terfikir macam kita dah nyanyi macam-macam ni, nanti satu hari nanti kita kena soal balik. Kita tanya, Allah dah bagi kita kurniaan ni, apa yang kita dah buat dengan kurniaan yang diberi ni. Jadi setiap apa benda tingkah laku yang kita buat tu akan dipersoalkan balik. Saya rasa saya takut saya tak boleh jawab. Kita rasa benda tu satu tanggungjawab saya lah di bidang seni ni, bidang muzik ni, untuk sampaikan walaupun sedikit yang takat mana mampu kita boleh buat, kita cuba usahakan. Jadi mungkin situlah startnya saya nak buat lagu-lagu dakwah ni lebih kepada mainstream sikit, macam lagu-lagu yang berentak R&B sikit kan, muzik yang vokal dia yang main peranan penting, tapi mengajak orang mencintai Allah dan Rasul. So yang tu mungkin saya terpanggil lah, rasa hati tu terdetik kan datang. Subhanallah. Dan subhanallah bang, dan saya boleh cakap bahawa perjuangan abang dah mula membuahkan hasil. Bila saya pergi ke sekolah, subhanallah. Oh ya kan? Saya ke sekolah, saya suka ceramah kat sekolah bang. Okey tu. Bila ceramah kat sekolah, ada adik-adik kita dalam bidang nasyid ni, dia jadikan lagu abang adalah salah satu lagu untuk dinyanyikan. Alhamdulillah. Bukan lagi sekarang ni kalau nasyid dia lebih nasyid yang padang pasir. Tapi dah ada nasyid sekarang, R&B, betul? Alhamdulillah. Betul. Jadi bang ada satu dua lagu yang mereka nyanyikan, di antaranya Sempurna. Sempurna dan terbaik. Baik. Jadi boleh abang cerita sikit sebenarnya niat asal ataupun kisah di sebalik lagu-lagu yang telah abang ciptakan, khususnya lagu yang berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lagu pertama saya yang mungkin saya tulis tu dalam album Jalan Untuk Kembali tu merupakan lagu yang berjudul Salam, yang tu mungkin first step saya untuk buat lagu yang mencintai Rasul. Yang tu first time saya mula berkarya, mula start menulis. Mula dulu menyanyi qasidah, ikut qasidah, pergi pengajian kan. Tapi mula-mula start menulis tu gila, saya mungkin rasa termimpi sekali tu. Lagu Salam tu, waktu saya termimpi tu mungkin dengar dalam syarahan kitab ke apa kan, kita nanti satu hari di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan tak pakai apa-apa, kosong. Dan yang saya mimpi tu, suasana tu, saya mimpi tu memang gerun, menakutkan. Orang semua tak tahu nak kata, bergelumang macam mana nak penuh sangat. Memang menakutkan, betul-betul terkesan. Tetapi dalam satu masa tu, tiba-tiba daripada satu belah tu tiba-tiba nampak cahaya dan ramai semua tengah bergerak dalam secara jemaah dan bercahaya. Lepas tu saya pun fikir, dan saya teringat satu cerita tu di mana semua tanya, tu siapakah yang bercahaya tu kan waktu tu, adakah di kalangan para malaikat? Malaikat pun kata bukan di kalangan para malaikat ni, ini adalah di kalangan orang yang berselawat. Waktu tu saya mimpi, saya ternampak yang tu, saya terasa mimpi tu nak kata macam mana kan, kita lalu benda tu, rasa benda tu kan. Dan macam mana saya ni tak tahu kaki muzik kan. Bila muzik tu dengar pula melodi, dengar dia punya melodi tu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya irama tu macam kemenangan. Menang, dia marching, dia orang tengah berlarak nak menang. Dan alhamdulillah saya terus masuk esok pagi tu, terus rekod dalam phone, terus saya contact dengan engineer saya, Choi. Saya terus call dia, Choi saya nak rekod ni kan. Terus masuk dalam rekod terus gitar, saya masuk dengan vokal dan tulis lirik dia. Yang tu mungkin salah satu lagu yang pertama yang mungkin rasanya dia mendalam jugalah, masuk dalam hati saya. Dan alhamdulillah ramai juga budak-budak pun seronok yang lagu tu, lagu Salam tu suka ikut. Dan makcik pun semua orang senang, pasal bukan sebab saya nyanyi, bukan sebab lagu tu sedap, bukan sebab apa, tapi pasal keberkatan selawat tu. Subhanallah, satu rentak yang menuju kemenangan. Cuma boleh sikit bang, seronok saya dengar abang selawat tadi, boleh belanja selawat sikit Allah, bang. okay. Lagu Salam tadi insya-Allah. Salam, okey. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullahi alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Saya percaya abang punya hubungan rapat dengan jumpa selalu, bermesej selalu dengan para habaib. Habib-habib, masya-Allah. Jadi macam mana sebenarnya impak majlis qasidah tu kepada kehidupan abang? Sebab kadang-kadang orang ingat majlis qasidah ni hanya menyanyi, hanya melantunkan, sedangkan ia berbekas juga dalam hati abang. Subhanallah. Betul. Bagi saya personally, saya dalam tahun 2011 macam tu saya mungkin hadir di majlis pertama saya. Mungkin tak faham, tak nampak dari segi apa intipati qasidah tu, tapi saya pun berlinangan air mata dalam tak faham pun, saya tak faham pun lirik dia sebenarnya. Lepas tu mungkin di situ mungkin saya rasa jiwa saya yang faham, mungkin akal saya tak cukup memahami benda ni. So di situ rasanya saya rasa dia lebih kepada masuk ke dalam hati, dan bila kita mengamati syair-syair qasidah tu kan, baik-baik ayat-ayat yang ditulis tu memang ayatnya terlalu tinggi, dan alunan qasidah tu dia straight away masuk jiwa saya lah. Rasa kita nak lembut, kita nak dengar lagi. Qasidah bukan baik-baik kata yang telah ditulis orang biasa-biasa. Kerana itu qasidah ini berbekas di jiwa kerana para ulama, bahkan mereka ini ahli keluarga Nabi SAW sendiri yang menulis. Bila menjawab subhanallah, balik kepada Nabi SAW. Subhanallah. Bang, sebenarnya siapa baginda Nabi SAW di mata La Ahmad? Allah. Bagi saya tu mungkin pendapat saya ni tak penting pun sangat, tapi kalau dalam hati saya tu, kita pemahaman saya yang biasa ni, dialah pencinta yang dirindui para pencinta. Dialah adab yang memenuhi akhlak di dunia. Dialah pemberi syafaat, dialah penghulu segala nabi. Dalam lagu saya Kehadiranmu tu memang kita tak dapat jumpa, tapi kita boleh rasa. Kita tak dapat jumpa pun, tapi kita dapat rasa. Di mana-mana kita jalan pun hari ini kita dapat rasa pun, walaupun dengan kesan daripada peninggalan Rasulullah SAW. Sampai salam ku buat yang tercinta, yang terulung, yang mulia. Bulan pun menunggu kehadiranmu. Mungkin tak dapat ku melihatmu, belum masa untuk kita bertemu. Sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah langit dan purnama, bagai malam yang mengalukan dirimu. Cinta yang terindah gemerlaplah sudah, sungguh yang ku rasa kehadiranmu. Maka para sahabat tanya dia, Tha'labah yang kau jalan laju sangat ni kenapa? Maka Tha'labah kata, aku suka untuk berjalan laju supaya aku dapat selesaikan hajat Rasulullah dengan segera. Maka Umar dan juga Salman pergi jumpa Tha'labah. Wahai Umar, dah turun ke ayat yang mencela Tha'labah kerana melakukan dosa. Jemput-jemputlah. Allah kasih, bang. Kita pindah sini pula, kita duduk di sini. Baik. Masya Allah. Nanti saya nak ajak makan sekali boleh? Boleh. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Seronok bang tadi bila abang kongsikan kepada kita tentang bait-bait lagu yang abang
cipta yang abang dapat ilham apabila merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, dalam banyak-banyak sahabat Nabi semua mencintai Nabi. Tapi ada satu kisah yang saya rasa cukup terkesan dengan diri saya tentang seorang sahabat Nabi bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Dia ni bang, Tha'labah ni dia sahabat Nabi yang kecil, yang muda. Usia dia dalam 14-15 tahun. Oh, muda lah. Muda. Dan dia ada satu sikap, dia suka berjalan laju. Jalan laju. Maka para sahabat tanya dia, Tha'labah yang kau jalan laju sangat ni kenapa? Maka Tha'labah kata, aku suka untuk berjalan laju supaya aku dapat selesaikan hajat Rasulullah dengan segera. Kemudian pulang kembali dan dapat selesaikan hajat lagi. Ni orang yang tak sabar. Dia nak ni. Dan satu hari, Nabi SAW bagi satu tugasan pada Tha'labah untuk pergi ziarah seorang fakir, seorang yang susah di hujung Madinah. Maka Tha'labah ambil tugasan ini dengan gembira. Jalan dah sampai ke hujung Madinah Al-Munawwarah. Ketika tu Tha'labah belum sempat masuk ke dalam rumah orang tadi dan tiba-tiba pintu bilik air. Dan seperti mana kita tahu bahawa orang dahulu tandas mereka berada di luar. Di luar, ya, Di luar betul, rumah. Betul, baik. Maka pintu tandas terbuka, Tha'labah terlihat seorang wanita sedang mandi. Ternampak aurat wanita tu dan Tha'labah tidak melarikan pandangan dia. Subhanallah, masa tu Tha'labah baru sedar dia sedang melakukan dosa dan dia nangis. Dia kata apa, ya Allah, aku sedang melakukan hajat Nabi SAW dan pada masa sama aku melakukan perkara yang Nabi SAW larang. Nabi SAW benci. Maka Tha'labah dia lari daripada Madinah Al-Munawwarah sebab malu nak bertemu dengan Rasulullah. Pasal tu. Pasal kerana dia melakukan kesilapan. Maka dia lari. Bila lari, Nabi ni ada satu sikap yang Nabi suka pandang para sahabat habis solat. Dan Nabi perasan. Maka Nabi SAW perintahkan kepada Umar dan juga Salman Al-Farisi untuk cari Tha'labah. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Tha'labah ni budak, 14 tahun. Barangkali dia sedang buat urusan lain. Rasulullah berkata, Jibril AS yang minta untuk cari Tha'labah. Maka bergegaslah Umar dan juga Salman. Mereka jumpa dengan seorang penggembala kambing. Baik. Jadi mereka tanya pada penggembala kambing tu, ada tak kau nampak Tha'labah? Siapa Tha'labah? Seorang lelaki, seorang budak, badannya kurus kering, suka berjalan laju dan mukanya periang, suka gembira. Maka penggembala kambing itu kata, aku tak kenal orang yang muka gembira, melainkan yang aku jumpa seorang lelaki berjalan laju, tetapi mukanya terlihat kedukaan dan kesedihan. Maka Umar dan juga Salman pergi jumpa Tha'labah. Dan Tha'labah bila nampak Umar, terus teriak. Allah. Wahai Umar, dah turun ke ayat. Umar tanya, turun apa? Dah turun ke ayat yang mencela Tha'labah kerana melakukan dosa. Dah turun ke wahyu mengutuk tindakan Tha'labah yang melakukan dosa. Ini persoalan paling besar kita kat akhir zaman ni bang. Bila sahabat Nabi, mereka ni laku dosa kecil pun mereka takut. Maka Umar kata, wahai Tha'labah, keadaan kau ni sungguh dhaif, lemah. Mari ikut aku balik. Mak kau, Nabi SAW rindu nak jumpa kau. Maka Umar angkat Tha'labah tak mampu meronta, badan Umar kuat, maka pulanglah mereka. Sampai bertemu dengan Tha'labah malu nak jumpa Rasulullah. Yalah, macam tu. Dan Rasulullah kata, Tha'labah, mari ke dekat, duduk atas riba aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tha'labah baring atas riba Rasulullah dan dia jatuhkan kepala dia. Rasulullah angkat lagi atas riba Rasulullah, dia jatuhkan kembali. Kenapa engkau larikan kepala engkau? Dia kata, ya Rasulullah, kepala ni tak layak untuk atas riba, ya Rasulullah. Tak layak sebab kepala ni banyak buat dosa, ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, wahai Tha'labah, apa yang kau nak? Maka Tha'labah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak keampunan Allah. Dan aku nak redha engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, wahai Tha'labah, Allah mengampunkan kau dan aku redha kepada engkau. Masya-Allah. Dengar perkataan Allah redha, dengar perkataan Nabi redha, Tha'labah pun meninggalkan dunia ni. Subhanallah. Dan meninggal dunia di atas pangkuan Nabi SAW. Nabi yang kafankan Tha'labah, Nabi yang mandikan Tha'labah, Nabi yang solatkan Tha'labah. Dan ketika Nabi dan para sahabat nak angkat jenazah Tha'labah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bang, dia perasan satu benda. Ya Rasulullah, kenapa kau jalan terjingkit-jingkit? Aku lihat banyaknya malaikat turun memberi penghormatan, menghantar Tha'labah ke kubur. Inilah persoalan paling besar bagi kita. Kita sebut kita cinta Nabi.
Kita sebut kita cinta Nabi, kita cinta Rasul, tapi ada tak kecintaan seperti mana Tha'labah, budak umur 14 tahun malu bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan dirinya berdosa. Allah. Mari kita ambil pengajaran daripada Tha'labah, seorang pemuda yang mencintai Nabi lebih daripada nyawa dan raga dia. Terima kasih bang sebab bersama dengan kami, insya-Allah. Sama-sama. Terima kasih buat perkongsian tu. Memang masuk dalam hati terus. Kita rasa pasal zaman sekarang ni kita kadang tak terasa. Buat dosa kita berasa macam biasa je kadang tu. Pengajaran besar buat saya jugalah. Terima kasih, insya-Allah. Terima kasih bang, jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih. Saya tak mampu nak berbahasa Arab, tapi semoga Allah redha dengan apa yang usaha kita, titik berat kita cuba buat, kita buat tiap hari demi semoga Allah redha dan terima. Semoga Rasulullah saya dapat berjumpa dan melihatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat berjumpa di padang mahsyar, semoga dapat meminum air dari tapak tanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah aku, carilah kawan-kawan aku, keluarga aku. Carilah saudaraku yang rapat dengan aku. Carilah aku, ya Allah. Ya Rasulullah, kami tak mampu, tapi kami cuba. Aku cuba, ya Allah.